paling panjang sekali kat Malaysia ni, dekat dunia ni sekarang ni, tafsir berapa jilid? 36 jilid. Baca dah. Saya tafsir apa tu Ustaz tak tahu. Okeylah, mudah-mudah tafsir Muyassar ada baca, ada 1 jilid dah. Tak baca. Jadi yang macam mana yang boleh timbul ragu tu? Yang macam mana boleh timbul ragu? Kamu baca macam. Aku confuse lah. Tak selalunya yang timbul ragu ni bila dia baca lepas tu barulah rasa macam tak sempurna ni, tak. Barulah bagi aku ini tak baca. Faham aku tidak? Ragu-ragu lah Ustaz, betul ke Quran? La ilaha illallah. Aku tak faham. Aku tak faham. Sampai sekarang aku tak faham. Wallahi aku tak faham. Dia tak baca macam mana dia kata tak ada. Lepas tu hadis, berapa ribu hadis kamu dah baca semua yang kata tak ada ni. Sedih lah tuan-tuan. Sedih pun ada. Apa tu? Macam itulah keadaan kita tuan-tuan rahmati Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tunjuk kita jalan. Tunjuk kita jalan baca Quran ni. Ini baca Quran tidur, main ngaji tidur. Itu je lah. Baru tidur tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inni arghabu ilaika fihi wa as'aluka iyyah ya rabbal alamin. Allah maj'alna hadina muhtadi. Minta pada Allah, ya Allah, jadikanlah kami ni daripada golongan hamba-hambamu yang mendapat petunjuk. Ni saya carahkan balik lagi hadis yang saya sebutkan tadi. Maknanya minta kita ni yang jadi dapat petunjuk dan beri petunjuk. Berbalik pada Islam yang Nabi SAW sebut pada Sufyan Abdullah, pertama aman tu billah, beriman pada Allah, iaitu apa dia? Yakin. Yang kedua pula apa dia? Berhubung. Masuk berhubung macam mana? Bukan susah sangat. Berhubung ni maksudnya macam ni. Ni Islam lah. Contoh ni bangunan Islam lah. Jadi maksudnya bila kita nak buat apa-apa, kita lalulah scan dah lah. Dia lalu scan, dia keluar lah yang Islam nak tu apa. Bukan susah sangat. Kau nak buat kedui, lalu lah. Ni kedui yang Islam nak. Kau nak pakai pakaian, lalu lah. Ni Islam nak pakaian macam ni. Ni aku nak berak, keluar, berak Islam macam ni. Nak makan nasi, lalu je lah. Masalahnya saya tak ada tempat lalu. Pergilah cari tempat lain. Pergi Tesco ke dia ada tempat tu kan. Maksudnya pergi jumpa ustaz lah, jumpa ulama. Dah kamu tak ada scanner tu, dah pergilah jumpa ulama, dia nampak scanner tu. Orang nak buat kenduri kahwin macam mana? Orang nak berniaga, ustaz saya nak berniaga scan. Scan pergi. Tu hubungan aman tu bila tu Islam. Maknanya apa-apa kita nak buat hubungan lah. Nak naik kereta, naik orang Islam naik kereta macam ni. Nampak tak? Nak tidur malam, nak berhubung bersama dengan isteri, bagi suami isteri. Lalu Islam suruh macam ni, ada mukaddimah dia, ada doa dia, ada macam mana. Baru anak keluar cantik, anak bagus keluar. Ini anak keluar dah tergajar mak dia lah. Nampak tuan-tuan? Buat tak ikut Islam, main sembrono, melompat kau suka je. Nampak tuan-tuan rahmati Allah? Tengoklah, bukan susah sangat nak berhubung lah. Susah ke? Tak susah. Nampak? Itu maksud dia aman tu billah. Sufyan yakin dengan Tuhan, hubung dengan Allah selalu. Engkau nak buat apa-apa, hubungkan dengan Islam. Apa Allah suruh dari Islam? Saya tak tahu. Tanya orang tahu. Nampak tak? Telefon ustaz, ustaz tak dapat, cuba lagi. Tak dapat ustaz ni, telefon ustaz ni, kan banyak ustaz. Jangan telefon tukang ustaz, sudah lah. Nampak tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Itu kemudian dia kata apa? Tsumastaqim. Dan kemudian istiqamah. Apa maksud istiqamah? Dia pertama masuk tsumastaqim, maksudnya ambil jalan lurus. Lepas Nabi minta tu sebut istaqim tu, maksudnya Nabi kata dan kemudian lepas kau beriman, lepas kau yakin, kau cuba yakin dan cuba berhubung dengan Allah, lepas tu minta satu benda cukup penting. Kau kena minta benda ni, minta pada Allah, sebab benda ni susah nak dapat. Iaitu apa? Istaqim. Istaqim ni kalimah-kalimah yang ada is ni, maksud dia talab, minta. Istikharah, semayang minta pilihan. Istisqa, semayang minta hujan. Jadi bila kedua istaqim, minta istiqamah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Sufyan, minta istiqamah pada Allah. Pertama istiqamah maksudnya apa? Minta supaya kau nak jaga iman kau ni, nak jaga yakin kau, nak jaga hubungan kau ni, minta pada Allah istiqamah, iaitu jalan lurus. Macam saya terangkan tadi, istiqamah maksudnya mustaqim, iaitu jalan lurus. Maknanya supaya mudah jalan tu dan tak keliru. Nampak tak? Mudah jalan dan tidak keliru. Kemudian dia minta yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua maksud istiqamah iaitu apa? Walau apa benda datang sekalipun kau tak berubah. Makna
Maknanya kau bila semayang kat masjid, Tuhan kau satu, Allah. Bila kau kat Jaya Disco, Tuhan kau satu, Allah. Kau di dalam rumah, Tuhan kau satu, Allah. Kau kat mana-mana, kau kat Kanada, kau Australia, kat England, kau mana-mana, kau Melbourne, kau yang itu semuanya Tuhan dia Allah. Jadi kau tak boleh berubah. Maknanya kau, kalau kita ni tak istiqamah macam mana? Kalau kita dalam Malaysia, warah. Luar Malaysia orang tak tahu. Habis. Nampak tuan-tuan. Kita kadang-kadang kat masjid tu dia serban, jumpa, pergi mengkong, suap pendek. Tuhan kat padang kau dengan Tuhan dekat masjid ini lain je. Ustaz, minta maaf Ustaz ya. Ustaz ni jenis orang agama. Kami ni jenis orang, yalah Ustaz, kita tak nampak dah. Bukan masalah tu. Dan kau Islam ke tidak? Aku nak tanya satu, kau Islam ke tak? Kalau kau orang kafir, okey, aku tak cakap apa dah. Saya orang Islam. Anda ni jadi orang Islam, dia macam tu lah. Kau yang silap faham. Kau tak boleh kata saya golongan profesional, Ustaz golongan kampung. Tak boleh. Sebab Tuhan dekat kampung dengan Tuhan kat bandar, dia serupa. Allah SWT. Dan Allah cakap benda satu. Allah tak kata yang duduk kampung cerita dia macam ni ya. Yang duduk bandar cerita pakai suap pendek tak apa, sebab kamu duduk orang bandar, muka putih, kena ikon selalu pecah, jadi kamu up to date punya orang. Jadi tak apa pakai suap pendek. Yang kampung Padil, ustaz semua ni yang ni pakai jubah, pakai. Dan Tuhan bukan macam tu. Kita yang tak faham Tuhan. Ini masalah dia. Bila kita ingatkan, dia kata ustaz ni kampung ni, ustaz kena faham. Saya ada dengar dalam radio baru ni, aku risau. Dalam radio baru ni ada forum tak apa benda tak. Saya mana balik. Dia kata, sekarang ni kita contoh bab riba. Dia ni cerita lah. Dia orang profesional, bukan ustaz, bukan ulama. Dia kata, ulama. Saya yang dia tertarik tu bila dia nak macam bantai ulama. Dia kata, apa ni? Dia kata, ulama ni jangan duk keras sangat. Riba, tak boleh. Riba, tak boleh. Dia kena tengok zaman sekarang ni berubah macam-macam sekarang ni. Jangan perubahan. Jadi dia macam seolah-olah cara dia tak cakap betul-betul, tapi cara dia cakap tu maksudnya janganlah, maknanya fikirkan. Mungkin maknanya ada istiad. Sebab dia bagi kiasan, dia kata apa? Macam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia dengan Nabi bukan jauh sangat, tapi dekat situ dia dah istihad baru dah. Dia dah buat cukai tanah, iaitu haraj. Cukai tanah, tak apalah cukai tanah, okeylah. Sebab apa? Dia tengok ketika itu dekat negara Arab kan tanah subur kan banyak sangat. Jadi kalau semua yang ambil dia bedal aja kan, jadi rugilah negara langsung tak ada apalah. Negara nak buat dah tak ada tanah, sebab yang subur semua dah kena bedal orang kampung. Itu pasal dia istihad buat haraj, rupanya ada hasil masuk dalam negara. Nampak tak? Ada perbahasannya. Dia kata, jadi kita pun di zaman kita, jangan kita bila sebut riba terus tak boleh. Jadi susah. Cuba tengok negara-negara Eropah, negara-negara ni. Aku kata berat untuk ni cakap je tu kan, penakut. Tak cakap pula. Maknanya tak semua tu kena istihad. Maknanya ada riba yang bukan riba. Aku nampak macam tu dia faham tu. Cara dia cakap, tapi tak mau cakap. Dia takut juga. Riba kan mantuk. Allah, ni payung tak mengaji ni profesional sangat. Riba kan mantuk. Dalam Quran ni dia ada mantuk, ada mafhum, ada dalil qat'iyah, ada dalil zanniyah. Dia riba ni dia qat'iyah. Bila sebut qat'iyah tu mana tak boleh. Kenapa pula kata kalau ini ulama keras cakap riba tak boleh? Memang kena cakap macam tu. Cuma masalahnya sekarang ni yang boleh berbahas benda tu riba ke bukan riba. Boleh faham tak tuan? Riba haram. Ulama kena cakap macam tu. Tak boleh. Oh tak boleh ulama macam tu keras. Keras apa? Riba haram. Jadi macam mana Ustaz? Yang kau buat ni riba ke bukan riba? Itu je. Kalau bukan riba selesai. Macam Syekh Tontowi kat Mesir, Syekh Azhar. Ramai juga orang tak setuju dengan dia. Tapi dia tu jadi fitnah, nampak tak? Kesian juga dia. Dia walaupun macam tu nampak pro kerajaan apa sebab, tapi dia ulama. Kita nak cakap ni jaga-jaga sikit. Nampak tuan-tuan? Dia lain situasi dia. Sebab dekat Mesir ni dia jenis dia tak tahulah pemerintah di masa tu, masa Husni Mubarak tu. Cuma dia punya pendapat dalam bab perbahasan hukum. Dia kata apa? Kita kan simpan duit dekat dalam bank konvensional ni kan. Kita simpan duit, lepas tu kita simpan 1,000, lepas tahun jadi 1,200. Betul. Maknanya ada faedah bank tu, faedah bank tu. Jadi para ulama kebanyakannya kata itu riba. Sebab apa? Sesuatu yang tidak riba. Sebab apa? Sebab seolah-olah kita bagi pinjam duit kat bank. Kita simpan kat bank tu tidak ada lafaz wadi'ah. Boleh faham tak apa wadi'ah? Wadi'ah ni dia kena dalam Islam, muamalat dalam Islam dia kena jelas. Kalau nak simpan kat dia, minta dia tolong simpankan, kena ada lapas simpan. Ni saya bagi dengan akad wadi'ah. Kalau tidak ada, maknanya seolah-olah bila kita bagi duit kat orang tu, kena pula bank tu dia mainkan duit kita. Betul tidak?
Dia mainkan duit kita, itu masa dia dapat faedah. Kalau tak, sampai mati dia tak bagi kita duit. Puri-puri macam tu ya, dia main. Jadi seolah-olah kita bila tak ada lafaz wadi'ah, kita bagi kat dia seumpama kita pinjam. Lepas tu setiap tahun ada faedah. Maknanya dia pula bayar lebih kat kita seumpama riba. Itu riba lah, gambaran riba. Jadi para ulama banyak ambil itu riba. Faedah yang ada tu riba. Berdasarkan apa? Berdasarkan kalau dalam mazhab Syafi'i dan jumhur pun ambil kata begitu, dia mengatakan bahawa macam mana? Iaitu kalau sesiapa nak buat muamalah, nak simpan kat orang supaya dia simpan dan dia boleh mainkan duit tu, maka kenalah dengan lafaz yang jelas, iaitu akad yang jelas, iaitu akad wadi'ah, iaitu kita simpan amanah, dulu dia pegang amanah. Bila orang pegang amanah ni, dia boleh mainkan amanah tu supaya bertambah. Nampak tak? Dengan syarat-syarat yang mana kalau apa-apa jadi pun pokok dapat kat kita. Nampak tak? Maknanya kita tak rugi apa-apa sebab kita bagi dia bagi pinjam tak bagi dia simpan. Jadi dia kena tanggung lah risiko kalau dia mainkan duit tu. Ada? Itu kita dengan bank. Wadi'ah ni. Tapi kalau bank-bank yang tak ada lafaz, dia tu main simpan aja, para ulama kata tidak ada lafaz, tidak jelas. Dalam Islam, muamalat yang tak jelas dipanggil gharar. Bila gharar, tak sah muamalat. Dia dapat pula haram, riba. Ini saya tunjuk perbahasan sikit lah. Tiba-tiba keluar Syekh Tontowi ni. Syekh Tontowi kata, tak, itu bukan riba. Dia cakap itu bukan riba. Keluar dalam surat khabar, Tontowi halalkan riba. Janganlah cakap dia macam tu, kau fitnah elok sikit. Dia bukan cakap, dia bukan kata riba halal. Dia kata benda tu bukan riba. Dia dalam perbahasan hukum, mula-mula dia gambarkan masalah, lepas tu tumpu poin masalah, tasawur, tasdik, lepas tu takyif. Dekat takyif ni yang ulama berbeza pendapat. Nampak tak? Benda memang jelas riba, Allah kata haram. Tapi benda tu riba ke bukan riba? Situ dekat takyif sebelum keluar hukum. Nampak tuan-tuan rahmati Allah? Jadi Syekh Tontowi, dia punya pendapat hujah, dia pun kuat juga. Sebab dia kata, sebab sudah menjadi adat manusia, bila kita letak kat bank, memang kita nak simpan. Biasa macam tu kan? Ni nak pergi mana? Pergi bank, apa? Simpan duit. Nampak tak? Terus keluar kat mulut kita simpan. Jadi dia kata benda ni sudah menjadi adat. Tak ada orang terfikir nak bagi bank pinjam. Kalau tanya, tak ada orang. Mana ada orang bagi? Ada. Kita minta bank loan ada. Kalau kita pergi simpan duit dalam bank, ada kita minta pinjam. Kita kata ni, bank nampak macam buruk je bank ni. Mana ada? Dia kata mana ada. Kita memang nak bagi pinjam, bagi simpan. Jadi benda tu jelas walaupun tidak ada lafaz. Kalau ikut pada mazhab Hanafi, dia keluar, dia kata faedah bank walaupun konvensional ke Islamik ke, ianya tetap bukan riba. Sebab memang sudah niat daripada awal, ianya simpanan. Orang itu pun dia buka akaun simpanan. Siap tulis lagi akaun simpanan. Tak, dia tak kata akaun hutang. Jadi kenapa nak kata jadi riba? Jadi pendapat lagi tu kuat juga. Jadi orang yang kadang-kadang tu melata cepat sikit tulis Tontowi halal riba. Tak boleh lagi tu. Tapi yang dalam radio tu aku dengar jelas-jelas, dia pun tak berapa nak faham. Memang kita ulama kena cakap riba halal. Riba halal lah, riba haram. Tapi kenapa? Perbahasan dia sebelum keluar hukum tu takyif. Dekat takyif tu, benda yang kau cakap tu riba tu bukan riba. Sebab kalau riba memang haram. Ini cakap kadang tu susah. Kita ni masalah negara kita sekarang ni, umat Islam sekarang ni yang jadi makin rosak sebab semua nak cakap bab Islam. Semua nak cakap bab hukum. Bab Islam ada benda-benda yang orang awam boleh cakap, tapi ada benda tak boleh cakap. Bab hukum tak boleh. Autoriti dia pada orang yang mengaji. Yang mengaji kita. Aku bukan kata aku hebat, tapi aku dah mengaji, nak buat macam mana? Aku cakap lah, aku tahu. Nampak tuan-tuan? Bukan nak tak kampung, bukan. Tapi kita tahu. Kena nak beritahu kan? Kalau tak beritahu kan, orang tak tahu kita tahu kan, dia tak tanya pula. Kan dia tanya tukang payah pula. Kan? Ini semua nak cakap bau hukum. Tukang payah nak cakap, jual nasi lemak nak cakap, di tengah duk betul tayar pun nak cakap juga bau hukum. Ini apa ni? Murtad ni. Ini apa ni? Dia bagi pula kafe bagi. Ni apa ni? Tak sah muamalat ni. Muamalat tu apa? Taklah. Muamalat tu lah. Yang macam orang cakap tu lah. Dia pun tak berapa nak faham muamalat. Aduh, jangan lagi tu hancur Islam. Tapi bila dia mengaji, tapi tiba-tiba dia jual nasi lemak, tapi dia ulama, dia ada otoriti. Nampak dia jadi pekening, tapi dia memang ulama, dia ada otoriti. Tak kira lah sebab rezeki ni Allah dah tetap. Kalau Allah letak kamu mekening, ulama tapi mekening, nampak macam mana? Kamu ulama tapi rezeki kamu sikit, jual nasi lemak.
Kadang-kadang ada orang yang pandai, dia cakap jual nasi lemak pun kaya. Tengok tu minyak cakapak macam tu, okey. Nama pun tak glamour langsung. Minyak cap kapak lah Allah. Minyak cap kapak. Kita orang Melayu ni kalau nak buat nama syarikat, nak buat nama produk, gila-gila punya nama, nak sokong susah. Maknanya glamour betul lah nama tu. Antaranya kaedah marketing, iaitu nama mesti nama yang cukup sedap dan nampak up to date. Cina buat minyak cap kapak, dia dah kaya lah. Nak nama. Lepas tu syarikat tak naik-naik. Aduh, sedih tu. Tuan-tuan rahmati Allah. Ustaz, nama ustaz pun susah buat. Tu nama Arab. Dia nama madrasah lain, Sa'adatul Darain. Walaupun sampai sekarang ramai orang tak reti sebut lagi. Dia sebut Darain. Dia kata Sa'adatul Darain. Salah tu. Sa'adatul Darain. Dia Rain. Cuba tengok. Rain. Dia kata Darain. Kata dia ada bunyi Darain. Dua dunia akhirat. Jadi itu dia, tuan-tuan rahmati Allah. Tuan-tuan takkan jangan berubah-ubah, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau Islam, tuan-tuan nak tahu secara umum Islam ni ada yakin pada Allah, ada hubung dengan Allah, dan dia tu istiqamah, tak berubah. Tuhan dia satu. Dia kat mana dalam jamban pun Tuhan dia Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita lain. Banyak sekarang ni pahaman yang sekular yang tak betul lah. Yang pahaman yang tak betul ni menyebabkan kita ni dekat sini lain. Kat sini lain. Kat sekolah menengah sekarang ni banyak. Saya kesian, saya duduk minta ceramah dan sebagainya. Tak ada pendidikan Islam. Perempuan duduk belakang, lelaki duduk depan. Time sains, perempuan campur lelaki perempuan. Tuhan masa kau mengaji sains dengan Tuhan kau mengaji Islam lain ke? Ini pahaman tak betul, pahaman gereja. Tuan-tuan tahu tak? Tapi bila ustaz cakap sikit, ustaz ni kata satu sistem pendidikan yang telah lama berjalan. Ustaz duk cakap macam ni, ustaz teror sangat tak? Ini ustaz tak mengganggu kerajaan. Tapi kalau aku tak cakap, sampai bila aku tak cakap? Nampak? Tu jadi macam Syekh Ali Sobuni. Dia pergi Indonesia, kan orang jumpa dia. Syekh Ali Sobuni nak jumpa Presiden Indonesia. Jadi ada seorang pegawai kanan Presiden jumpa dia. Cakap bahasa Arab lah. Dia kata, Syekh, aku minta nanti kau bila jumpa Presiden, kita program rasmi. Jadi tolong jangan cakap-cakap sentuh bab negara, bab sensitif sekarang ni lah, tentang peperangan apa sebagainya. Dia bila dengar, dia kata, oh ya, relax je dia. Dia kata, oh ya, kalau macam tu gini lah, bawakan wakil aku ni, kata aku sakit. Dia kata aku tak pergi, atau kata aku sakit, ada urusan. Oh tak boleh lah, Syekh kena jumpa lah. Aku ni ulama. Aku datang ni kerja aku berdakwah je, siang malam kerja aku berdakwah je. Jadi kalau aku pergi jumpa Presiden kau, tak boleh cakap apa-apa. Jadi apa guna aku ulama? Senyap pun waktu. Bawa dia jumpa Presiden. Apa nama dia? Bambang Supriyono. Bambang Susilo Bambang. Nama tuan-tuan. Kita jumpa. Lepas tu kan, lepas tak berapa hari lepas yang suruh ni balik kan, dia pun tetap mengecam apa yang berlaku kepada Syria. Bashar Assad sebelum tu mana ada buat statement. Nampak? Ni penting. Dia cakap kat mula dia. Lepas tu dia pergi Shah Alam, pergi jumpa rumah orang kaya. Ada orang datuk besar kaya, jemput Syekh Ali Sobuni nak berkat rumah lah. Nak berkat rumah. Dia panggil Syekh Ali, kan selalu orang kaya kan ajak ustaz-ustaz, mudah-mudahan berkat lah kan. Bawa Syekh Ali Sobuni pergi rumah dia. Sampai dia ni orang ikhlas, ulama yang ikhlas. Dia sayang orang, tapi cara dia tegur kalau orang silap faham, orang kata macam dia dengki. Tu lah. Dia bawa pergi rumah tu, dia tengok rumah tu. Dia duduk tu, dia tengok. Sebelah ni datuk tu, sebelah ni penterjemah. Dia kata penterjemah dia Ustaz Nazmi. Ustaz Nazmi kata, saya pergi Mekah itu seorang, 2 orang dia dengan dia. Pergi Mekah, ambil visa je daripada satu travel tu. Lepas tu pergi, orang panggil apa, tawakal aja kat sana. Hari pertama saya duduk, hotel 5 bintang, 5 star. Besok tak ada bintang tu. Saya kena tolong. Pergi dulu kat tak ada bintang, gosok baju atas peti ais. Tuan-tuan, dia punya aircon, tuan-tuan nak ganasnya aircon, dia tak boleh seluruh. Mana dia buka tidur gitu, tuan-tuan nama jawab gini. Dia duduk borak masalah ni, subhanallah saat ni kat Mekah ni Allah nak tunjuk faedah lah. Maknanya apa yang beri faedah kita dapat, kita bila mengaji ni, apa faedah kita dapat bila kita berlaku benda itu? Yang kita duduk bantai orang. Faedah dia apa? Allah ni kalau dia nak ubah orang satu hari tempat tinggi, satu hari Allah nak jatuhkan, besok tu tunggu jatuh boleh. Jangan main-main. Jadi berbalik cerita saya tadi, saudara, Syekh Ali Sobuni duduk tu, dia kata, Nazmi, tolong terjemahkan aku kepada tuan rumah ni. Dia kata, beritahu tuan rumah ni istana. Dia kata istana, sebab istana dia yang dia bina ini adalah tidak memberi apa-apa faedah pada diri dia.
Bahkan kubur yang dia nak masuk tak lama lagi adalah berkali ganda lebih baik daripada istana yang dibina. Jadi Ustaz Nazmi ni, sebab Datuk tu sebelum tu dia ada niat nak bagi 50,000 untuk terima Syria. Ni kan aku cakap ni kan tak jadi pula. Dia risaulah, dia cerita. Lepas tu dia pun terjemah. Datuk ni pun dengar. Habis makan Datuk kata, dan nak keluar tu Datuk panggil Ustaz Nazmi. Dia pasal dia tu, tak apa Datuk, yang mana yang ikhlas lah, yang mana yang ikhlas. Tapi pun risau lah, takut tak jadi ke tension ke kan. Orang baru nak dekat dengan Islam. Tapi disebabkan Syekh Ali Sabuni ni orang yang ikhlas, sedih. Dia tegur tu niat dia sayang kita supaya kita tak dekat. Dia kata saya tambah 50,000 lagi, dia kata. Dia bagi 100,000. Tapi sebenarnya sikit lagi tu. Tak, bukan apa tuan-tuan. Orang kadang yang kaya ni bilion-bilion. Tuan-tuan tahu tak 1 bilion berapa tuan-tuan? 1,000 juta tuan-tuan. 1 bilion 1,000 juta betul tak? Kalau dia ada berpuluh bilion, dalam bank dia yang sedia ada berpuluh bilion, dia bagi 100,000 sikit. Aku bukan nak minta dia bagi lagi tak. Kalau orang nampak hakikat, dia boleh keluar lebih banyak lagi. Maknanya kalau bukan satu sudut pun, maknanya yang ni 100,000 anak yatim sana kan rawon kat Sabah ni kan. Sabah Sarawak satu hari, satu minggu, jom kita rawon. Duit banyak. Ambil contohnya 1 juta. Rawon lah 1 Malaysia. Duduk. Lepas tu 10 tahun apa ni? 2 tahun lepas tu rawon lagi 1 juta. Dah kaya. Aku pun boleh buat macam tu. Tapi aku tak dapat lagi kan. Kalau dapat mikir juga pun. Jadi tak masya-Allah. Mungkin sebab tu lah kot. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah dia tuan-tuan. Yang mana mudah-mudahan dalam doa kita ni tadi, mudah-mudahan itu doa lah. Minta kita ni lemah nak fikir benda baik, lemah nak fikir benda-benda ni, minta Allah tolong bagi buka. Bangun pagi je nampak kebaikan. Tak, ketika otak ni asyik fikir nak buat baik je. Jangan minta jangan minta pada Allah supaya jangan jadikan otak kita ni bangun pagi fikir benda nak buat benda jahat. Malam nak tidur buat benda jahat. Kenapa? Buka internet aku dapat kan. Tengok nak nanya ke orang apa sebagainya kan. Macam FB ni, chatting ni ramai yang menipu. Nampak? Tulis dekat situ nampak gambar gambar perempuan muda. Chatting. Penipu. Dalam FB macam budak umur 15. Jumpa bakau. Hilang selera. Nampak tuan-tuan. Ni orang cerita lah Tuan-tuan rahmati Allah. Jangan macam tu. Ada yang jantan tapi berlaku jadi perempuan. Kat Mesir pernah berlaku. Sampai seorang tu jadi fobia. Dia tu kawan rumah dia main chatting dengan dia tapi pakai nama perempuan. Nampak tak? Jadi dia pula berchatting dengan kawan serumah dengan dia ni. Kawan serumah dia ni tak pandai je ni, malu dengan perempuan, tak biasa. Jadi dia bila dah jatuh cinta, dia pegang semua. Jadi yang kawan dia duduk layan, awak apa khabar kan? Padahal dia jantan kan? Tapi sampai kawan ni dah cakap dalam tu sampai nak kahwin, nak beritahu mak dia apa semua kan. Dia kata boleh lah, tapi saya malu lah nak jumpa awak apa semua. Sampai ke tahap tu. Jadi tiba-tiba dapat tahu malam tu dia dah syok, dah asyik feeling. Dia kata sebenarnya aku nak minta maaf ni raya-raya malam raya ni. Dah setahun dah dia duk chatting macam tu. Saya sebenarnya Ana yang chatting macam tu. Cewek kadang tu macam angau sekejap, seminggu tu macam mana. Dekat balkon ni dia pegang mata pun. Sampai kawan tu dah risau lepas tu rupanya macam tu lah. Dah kali dah okey dah. Tak bertegur lama jugalah, tahun 2 tahun juga. Sebab kecewa kan. Teringat kata-kata kan. Tapi bila teringat muka kawan tu dia tu pun jadi macam sakit lah, macam kurang kan. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, Cik Kamal pun nampak dah kemas-kemas isyarat kat tu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, untuk lebih diberkati dan rahmati Allah, mari kita banyakkan doa kepada Allah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi, ya Allah, keluarkan kami daripada kegelapan keraguan, wa akrimna bi nuril fahmi, dan muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman, waftah lana abwabil ilmi, dan bukakanlah kami pintu-pintu ilmu, wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi, dan hiasilah kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, ya Allah, jadikan himpunan kami himpunan yang dirahmati, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan berpisah kami selepas ini perpisahan yang terjadi daripada kemaksiatan dan kemungkaran, bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, insya-Allah bulan depan kita jumpa. Cuma saya pun tak berani janji sekarang ni tuan-tuan, sebab aku pelajar-pelajar marah yang dekat